Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk bab yang ke-9 iaitu berkaitan dengan cuaca angkasa lepas. So untuk 9.1 kita akan tengok aktiviti matahari yang memberi kesan kepada bumi. Tapi untuk hari ini 9.1 kita akan tengok part yang pertama dahulu. Iaitu part yang pertama kita akan tengok dari segi struktur matahari. Esok barulah kita sambung dengan fenomena yang berlaku di permukaan matahari. Okey, so hari ini kita tengok dahulu struktur matahari. Struktur matahari ini, matahari ini adalah satu bintang yang paling dekat dengan bumi. Jadi matahari ini dia berada di pusat, maksudnya di tengah-tengah sistem suria dan ia merupakan sebuah bola gas panas yang cerah dan berapi. Jadi suhu di matahari ini sangat panas. Okey. Matahari adalah sumber tenaga utama hidupan di permukaan bumi. Matahari ini dia terdiri daripada 4 lapisan utama. Okey, 4 lapisan utama iaitu teras, zon perolakan, zon radiasi, fotosfera, kromosfera dan korona. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat gambar rajah kat sebelah ni, teras, ada zon radiasi, zon perolakan, kemudian kita ada fotosfera kat sini kan. Kemudian kromosfera dan juga ada korona. So ini adalah lapisan utama matahari. Okey, struktur matahari. Okey. Kita tengok di bahagian teras dahulu. Teras adalah satu lapisan paling dalam di pusat matahari. Ia bersuhu kira-kira 15 juta darjah Celsius. Dan ini membolehkan gabungan termonuklear berlaku sebab dia sangat panas. Segala tenaga haba dan tenaga cahaya matahari berpunca daripada gabungan nukleus hidrogen yang membentuk helium di pusat matahari. Proses gabungan ini dia akan membebaskan tenaga yang sangat kuat menjadikan teras sumber tenaga matahari. So itu adalah untuk teras sangat panas ya, 15 juta darjah Celsius. Air yang mendidih pun cuma 100. Ini 15 juta. Okey, seterusnya kita tengok zon radiasi. Zon radiasi adalah lapisan matahari di antara teras dengan zon perolakan tadi. So dia adalah di tengah-tengah lah di antara teras dengan zon perolakan. Tenaga yang dihasilkan daripada teras matahari ini akan bergerak keluar menerusi zon radiasi dalam bentuk foton. Okay? Radiasi elektromagnet. Zon radiasi matahari ini memanjang dari teras matahari sehingga kira-kira 70% daripada jejari matahari iaitu lebih kurang pada kedalaman 200,000 hingga 515,000 kilometer di bawah permukaan matahari. Okay, sangat besar. Ketebalan zon radiasi berbeza antara bintang-bintang. Malah ada juga bintang yang tiada zon radiasi. Sebab kita ingat matahari ini adalah bintang yang paling besar. Okey, seterusnya zon perolakan. Zon perolakan adalah lapisan matahari di antara zon radiasi dan di bawah fotosfera. Zon perolakan ini terdiri daripada plasma seperti keseluruhan matahari. Plasma ini adalah sejenis gas yang boleh mengkonduksikan arus elektrik. Maksudnya dia boleh alirkan arus elektrik. Zon perolakan bermula dari kedalaman 200,000 km hingga ke fotosfera.
Okay, so tengok balik struktur matahari fotosfera kat mana. Okay, tenaga dari teras matahari ini akan bergerak menerusi zon radiasi dalam bentuk radiasi elektromagnet, dan apabila sampai di zon perolakan, tenaga ini mula bergerak dalam bentuk pusaran ke arah luar. Okay, kamu tengok rajah kat bawah tu. Okay, zon perolakan ini adalah teras pembakaran nuklear. So, tenaga dari teras ini dia bergerak menerusi zon radiasi ini dalam bentuk radiasi elektromagnet, dan bila dia sampai kat luar ni, okay, ini adalah zon perolakan kat luar ni, tenaga ini akan mula bergerak dalam bentuk pusaran. Okay, aliran tenaga yang bergerak secara berpusar ini membentuk sel-sel perolakan, dan pergerakan ini adalah sama dengan perolakan tenaga haba di dalam air yang sedang dididihkan dalam sebuah cerek. So, kalau kita didihkan air, kita boleh tahu adanya perolakan kan, sebab pusing panas sejuk tu kan. Sama juga dengan matahari. Okay, sama juga dengan pembakaran ni lah. Sama juga dengan radiasi. Okay, so kalau kita tengok yang kedua ini, gambar yang kedua ni teras. Okay, so 25% ni tindak balas nuklear menghasilkan tenaga di teras matahari. Kemudian tenaga yang terhasil di teras dialirkan dalam bentuk foton. Okay, ni dah sampai perolakan. Okey, lapisan seterusnya adalah lapisan fotosfera. Okey, fotosfera ini adalah lapisan permukaan matahari yang dilihat dengan bantuan teleskop. Ia mempunyai suhu kira-kira 6,000 darjah Celsius dan mempunyai ketebalan kira-kira 300 km. Sangat besar ya matahari ni. Cahaya matahari yang dapat dilihat dari bumi berpunca daripada fotosfera. So, apa cahaya yang kita dapat tengok sekarang dari matahari adalah berpunca dari lapisan fotosfera. Fotosfera juga mengalami pergolakan yang disebabkan oleh letupan yang berlaku di permukaan matahari. Okey, seterusnya kromosfera. Kromosfera adalah lapisan di atas fotosfera. Lapisan ini adalah kira-kira suhunya 4,400 hingga 25,000 darjah Celsius dengan ketebalan kira-kira 2,000 km. Kromosfera ini kelihatan sebagai lingkaran merah di sekeliling bulan semasa gerhana matahari. So, semasa gerhana matahari, kita boleh nampak lingkaran merah. So, lingkaran merah itu adalah kromosfera. Warna merah ini sebenarnya dihasilkan dihasilkan gas hidrogen pada suhu yang tinggi. So, kita nampaklah warna merah. Okey, seterusnya adalah korona bahagian luar. Korona adalah lapisan matahari yang paling luar dan ia memanjang hingga berjuta-juta kilometer ke angkasa lepas. Suhunya kira-kira 1 juta darjah Celsius dan dia akan membentuk lingkaran putih kebiru-biruan yang kelihatan semasa gerhana matahari juga. Okay. So, ini adalah ringkasan peta pemikiran peta buih. Okay. Bermula dengan teras, kan? Zon radiasi, perolakan, fotosfera, kromosfera dan juga korona. Teras adalah lapisan paling dalam sumber tenaga matahari. Zon radiasi adalah tenaga haba yang dipindahkan dalam bentuk radiasi elektromagnet. Kemudian zon perolakan adalah satu tenaga yang bergerak secara berpusar membentuk sel perolakan. Kemudian fotosfera adalah lapisan permukaan matahari yang boleh dilihat menerusi teleskop. Kromosfera adalah lapisan di atas fotosfera yang kelihatan sebagai lingkaran merah. Ini dapat dilihat semasa gerhana matahari. Korona pula yang paling luar. Okay, dilihat lingkaran putih ke biruan juga boleh dilihat semasa gerhana matahari. So, itu sahaja untuk hari ini iaitu berkaitan dengan struktur matahari.
Okey, esok kita akan sambung dengan beberapa fenomena yang berlaku di permukaan matahari. Okey, itu sahaja. Terima kasih.